Setiap kali saya live, mesti akan ada orang tanya saya, mana RUU 355? adakah RUU 355 akan dimasukkan ke dalam manifesto Perikatan Nasional? Jadi bagi mereka yang bertanya soalan-soalan ini jawapannya. Tapi dah tentu akan ada orang tanya, itu cuma tulis memperkasakan mahkamah syariah, bukannya RUU 355? Tuan-tuan, bila kita bercerita tentang nak pindah Akta 355, itulah bermaksud kita hendak memperkasakan mahkamah syariah. Kita sembang agama Islam adalah agama rasmi persekutuan, tapi kuasa mahkamah syariah jauh lebih rendah berbanding dengan mahkamah majistret. Mana boleh macam tu? Sebab itu kita kata setiap orang Islam, tak kira parti apa pun, mesti sokong pindaan RUU 355 ini. Dan tidak sepatutnya RUU 355 dijadikan sebagai satu modal politik oleh sesiapa pun, sebab ini adalah satu langkah untuk kita cuba untuk melaksanakan undang-undang Islam walaupun tidak keseluruhannya. Kita ambil kira kaedah fiqh, kalau kita tak boleh nak ambil semua, jangan tinggal semua. Kita kena terima hakikat yang hudud memang sukar untuk dilaksanakan di Malaysia. Kita tidak akan dapat lihat orang yang mencuri kena potong tangan dan sebagainya, kerana banyak sekali undang-undang yang berkaitan dengan jenayah berat dimasukkan di bawah kanun kesesaan. Nak pindah benda ini bukan senang, tetapi sekurang-kurangnya walaupun kita tak mampu nak pindah jenayah yang berada di bawah kanun kesesaan, sekurang-kurangnya kita boleh pindah hukuman untuk mereka yang melakukan jenayah syarak seperti zina, khalwat, judi, minum arak dan sebagainya. Jadi kenapa kita mesti pindah RUU 355? Akta 355 ini dah wujud lama dah, sejak tahun 1965 lagi. Dan Akta 355 ini bertujuan untuk menjadi punca kuasa kepada pelaksanaan undang-undang syariah di negara ini. Dalam erti kata lain, menjadi punca kuasa kepada mahkamah-mahkamah syariah. Tetapi sehingga ke hari ini, had hukuman dalam Akta 355 cumalah maksimum 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan juga 6 kali sebatan untuk jenayah syarak. Sebagai contoh, katalah si A ini berzina. Undang-undang Islam kata A ini kena sebat 100 kali. Tetapi walaupun contohnya dekat Kelantan memang undang-undang zina adalah 100 kali sebatan, oleh kerana ada had dekat Akta 355 maksimum 6 kali sebatan saja, maka Mahkamah Syariah Negeri Kelantan hanya boleh menjatuhkan hukuman maksimum 6 kali sebatan saja kepada A yang berzina tersebut. Jauh lari tahu daripada apa yang dituntut oleh Islam. Jadi apa yang cuba dipinda oleh Tuan Guru Haji Hadi satu ketika dahulu? Dia nak pinda had hukuman yang ada dalam RUU 355 ini. Daripada 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan juga 6 kali sebatan, kita nak pindah kepada maksimum 30 tahun penjara, maksimum RM100,000 denda dan juga maksimum 100 kali sebatan. Ui, banyak sangat tu. Tak zalim ke? Tuan-tuan, tujuan untuk hukuman yang berat adalah untuk mendidik rakyat supaya tidak melakukan kesalahan. Apatah lagi ini cuma melibatkan jenayah syarak, tak ada kena-mengena dengan masalah ekonomi. Orang kalau nak berzina, tak kira recession ke tak recession ke, kalau dah datang nafsu, air naik kepala, berzina juga. Jadi sekurang-kurangnya dengan hukuman berat macam ni, kita didik antara lain masyarakat, terutamanya orang-orang Islam, supaya tidak melakukan jenayah-jenayah syarak. Dan adakah hukuman ini melibatkan orang-orang yang bukan Islam? Jawapannya tak melibatkan apa-apa langsung. Dari dulu lagi Mahkamah Syariah hanya berhak untuk membicarakan orang-orang Islam. Dan walaupun selepas ini Akta 355 ini berjaya dipinda, orang bukan Islam tetap tidak akan diusir oleh Mahkamah Syariah. Dan anda kata kalau kita risau sangat pasal undang-undang yang berat, jawapannya mudah. Jangan lakukan jenayah. Itu je. Mudah kan? Jadi sekali lagi kita nak khabar, orang Islam tak kira parti apa sekalipun kena sokong usaha ini. Dan kita tak kiralah siapa yang akan bawa usul ni, walaupun Anwar Ibrahim, walaupun Zahid Hamidi, walaupun Muhyiddin Yassin, sesiapa saja. Janji orang Islam membawa usul ini untuk ditegakkan, untuk diluluskan dan juga dapat dilaksanakan dekat Malaysia, kita akan sokong. Kerana kepentingan untuk menegakkan Islam mengatasi kepentingan mana-mana parti politik.